Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husna binti Cali bernombor ID 2020896314 yang akan membentangkan tajuk tokoh ilmuwan falsafah iaitu Imam Al-Ghazali. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan falsafah? Falsafah secara bahasanya bermaksud filosofia. Apakah dimaksud dengan filo? Filo bermaksud cinta dan sofia bermaksud kebenaran atau kebijaksanaan atau hikmah. Bila digabungkan, kedua suku kata ini bermaksud kecintaan kepada kebijaksanaan atau berhikmah. Tapi ada beberapa pandangan daripada tokoh tentang maksud falsafah. Pertama, iaitu pandangan daripada Aristoteles yang bermaksud ilmu memahami hakikat iaitu metafizik, struktur dunia fizikal, tujuan kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam. Manakala falsafah bermaksud dari sudut Plato iaitu kajian terhadap sesuatu yang tepat, benar dan cantik, falsafah ialah pengetahuan tentang segala yang ada. Seterusnya, Al-Farabi menceritakan tentang cintakan kebijaksanaan atau hikmah dan merupakan pokok kepada segala ilmu. Maksudnya falsafah ini ialah merupakan tunjang atau akar untuk dalam kebijaksanaan itu tentang ilmu. Manakala Al-Kindi, suatu ilmu mengenai hakikat yang diidentifikasikan dengan Tuhan serta berdiri kemampuan manusia untuk mengapainya. Kini maksud di sini Al-Kindi dia memberi maksud falsafah ini merupakan satu hakikat di mana manusia macam mana menganggap Tuhan dengan kemampuan sendiri. Terusnya, saya akan membentangkan perihal Imam Al-Ghazali. Nama sebenar beliau ialah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Nama asalnya Muhammad saja. Dikenal sebagai Abu Hamid kerana beliau sangat dikenali kerana beliau punya anak lelaki yang telah meninggal dunia ketika masih bayi. Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali atau lebih dikenali sebagai Imam Al-Ghazali lahir di Tusya, Khurasan iaitu daerah Ghazal pada tahun 490 Hijrah. Beliau juga digali sebagai Al-Ghazali kerana tempat daerah lahir beliau. Seterusnya, Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir dan ahli falsafah Islam yang terkemuka sehingga ke hari ini. Menarik kan Imam Al-Ghazali? Seterusnya, beliau juga dikenali dengan Al-Ghazali kerana pekerjaan harian bapanya sebagai seorang peminta bulu kambing, penenun dan penjual kain tenun. Pekerjaan ini dinamakan sebagai Ghazal. Seterusnya, Imam Ghazali merupakan seorang yang amat mencintai ilmu dan telah merantau ke serata tempat untuk mempelajari pelbagai ilmu dan ramai guru. Antaranya Imam Haramain sebagai gurunya. Pada usia 25 tahun, wow, muda lagi. Imam Al-Ghazali dilantik menjadi kedua pimpinan gurunya iaitu Imam Haramain. Kini dia telah menjadi ketua pada umur 25 tahun. Wow, hebat. Seterusnya, bagi Imam Ghazali, dia juga memberi penerangan bagaimana kita untuk membangunkan akhlak para remaja zaman kini. Pertama, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam jiwa dan tanpa memerlukan sebarang pertimbangan sifat tersebut mendorong ke arah pelbagai perbuatan yang baik dan buruk. Menurut kajian Imam Ghazali, akhlak yang paling utama iaitu Ummatul Fadail dibagi kepada 4. Pertama, al-hikmah atau mengenai kebijaksanaan. Yang kedua, jiwa yang dapat mencegah kemarahan dan hawa nafsu. Yang ketiga, al-saja'ah iaitu keberanian dalam menerbitkan kebenaran. Seterusnya yang keempat, al-ifah atau menjaga diri daripada perbuatan maksiat. Boleh mempengaruhi personaliti seorang iaitu nafsu, hati dan akal. Kita seorang manusia selalu mempunyai di mana naik dan turunnya. Jadi untuk kita mempengaruhi personaliti kita ini terdapat 3 perkara iaitu nafsu, hati dan akal. Jenis nafsu iaitu nafsu amarah yang mana kita dapat menahan sifat amarah itu sendiri. Seterusnya nafsu mutmainah iaitu sifat untuk menahan syahwat. Yang ketiga nafsu mardiyah. Yang keempat nafsu kamilah. Tiga, nafsu mardiyah yang bermaksud individu yang lemah lembut dalam tutur kata serta menerima keredaan dan ketentuan Allah. Maknanya di sini seseorang insan itu bersyukur apa yang telah menimpa diri dia. Seterusnya nafsu kamilah itu yang hanya dimiliki oleh para rasul
yang mempunyai sifat kesempurnaan dan rohani yang mempunyai naluri rasional. Seterusnya mengenai akal pula, iaitu akal terbagi kepada 3, akal biasa, akal ta'aqqul dan akal tadabbur. Akal biasa percaya apa yang dilihat. Contohnya kita yang melihat suatu perkara itu, kita dapat mentafsir itu adalah satu perkara yang terjadi depan mata saja. Manakala akal ta'aqqul iaitu menganalisis sebab musabab jenis akal ini merupakan jenis akal yang sederhana. Dan manakala yang ketiga, akal tadabbur berfikir secara ikhlas dan rasional berpandukan kekuatan iman dan akal itu sendiri. Ini jika berlaku sesuatu, akal tadabbur ini akan mentafsir dan menerimanya secara ikhlas tanpa melakukan tomahan. Okey, yang seterusnya iaitu hati. Mengenai hati pula, hati terbagi juga kepada 3, iaitu hati qalbun, hati fadun dan hati lubun. Hati qalbun maksud belum kukuh tuntutan agama, iaitu dia memerlukan panduan daripada akal untuk melakukan sesuatu perkara, tentang tuntutan agama. Seterusnya hati fadun iaitu hati individu yang sudah ada keyakinan terhadap risalah Allah. Ini jika dia menerima sebarang apa-apa pun tentang risalah Allah, dia yakin. Contohnya macam dia membaca Al-Quran, dia mentafsir Al-Quran, dia yakin Al-Quran itu bukan mukjizat kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi dia menerima dengan sepenuhnya. Manakala hati lubun iaitu hati yang kukuh dapat melahirkan cetusan hati yang rasional. Kini setiap dia dah kukuh dengan iman dia, dengan akidah dia, dengan akhlak dia, secara satu patut dia berpandukan as-sunnah, Al-Quran yang mana menjadi panduan kepada setiap Muslim. Seterusnya, Imam Al-Ghazali amat memandang serius tentang hati perlu disuburkan dengan sifat yang mudah dan jiwa juga perlu dibersihkan dahulu segala unsur negatif. Maka di sini Imam Al-Ghazali ingin menekankan bahawa kita perlu mendidik nafsu kita, mendidik hati kita, mendidik akal kita untuk memilih jalan yang sebaiknya supaya kita menjadi orang yang berakhlak mulia, orang yang berakidah benar dan menjadi remaja yang berjaya. Seterusnya, Imam Al-Ghazali amat menekankan memberi perhatian yang sangat mendalam untuk melakukan mujahadah yang berterusan. Seterusnya, melazimi amalan kebaikan supaya dapat membentuk kepribadian insan itu sendiri. Seterusnya, langkah utama dalam menggerakkan potensi ini adalah menanamkan cinta kepada Allah. Kini kita melakukan ibadah sebaiknya dengan kita melakukan itu sendiri dengan berilmu. Dan paling terakhir adalah menjauhkan diri untuk membuat sesuatu yang bertentangan dengan akhlak yang buruk. Perkara ini sebenarnya dapat memberi sifat yang buruk serta dapat kemungkaran daripada Allah Taala. Itu sahaja daripada saya, Nur Husna binti Cik Ali. Saya Marahaini binti Zulkifli, bernombor metrik 2020896304. Saya akan membentangkan mengenai sumbangan Imam Al-Ghazali dalam konteks keilmuan. Terdapat 4 bidang yang dikuasai oleh Imam Al-Ghazali, iaitu bidang falsafah, bidang ilmu kalam, bidang tasawuf dan juga bidang penulisan. Pertama, bidang falsafah. Imam Al-Ghazali membahagikan ahli falsafah kepada 3 golongan, iaitu golongan atheist, golongan natural dan juga golongan teologi. Golongan atheist adalah golongan yang mengingkari kewujudan pencipta yang mentadbir seluruh alam ini. Golongan natural pula adalah golongan ilmuwan yang banyak membuat kajian berkaitan dengan tabiat, kajian dan anatomi manusia, tumbuhan serta haiwan. Golongan teologi pula adalah ahli yang membincangkan dan membahaskan segala soal-soal ketuhanan yang bersumberkan akal fikiran seperti Plato, Aristotle dan juga Socrates. Metodologi yang diasaskan oleh Imam Al-Ghazali adalah lebih jelas dan terperinci tentang pengisiannya. Antara penulisan terkenal Imam Al-Ghazali dalam bidang falsafah ialah Maqasid Al-Falasifah dan Tahafud Al-Falasifah. Abu Hasan Al-Nadawi juga menyifatkan kepribadian beliau sebagai seorang yang istimewa dalam bidang keilmuan seperti yang pernah diungkapkan di dalam salah satu penulisannya. Imam Al-Ghazali juga menyelamatkan akidah umat Islam
Imam Al-Ghazali memainkan peranan yang amat penting dalam perkembangan ilmu falsafah Islam bagi menyelamatkan akidah umat Islam daripada terus diragut oleh fahaman falsafah ketuhanan Yunani yang tidak bertauhidkan agama yang suci, iaitu agama Islam. Imam Al-Ghazali juga berjaya mempertahankan kemurnian Islam sekaligus mengelak amalan mengagungkan falsafah Yunani tanpa menyedari ia bertentangan dengan akidah Islam. Dalam bidang falsafah juga, Imam Al-Ghazali diberikan gelaran Hujjatul Islam. Diberi gelaran Hujjatul Islam kerana memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu yang dipelajari daripada rakan-rakan ulama serta kebijaksanaan berhujah dengan mengemukakan pandangan-pandangan yang bernas menyebabkan beliau amat disanjungi tinggi oleh umat Islam dan sememangnya layak menerima gelaran yang tersebut kepada beliau. Seterusnya, sumbangan Imam Al-Ghazali dalam konteks bidang ilmu kalam. Ilmu kalam sudah pun berkembang dengan baik bagi mempertahankan akidah ahli sunnah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Irsyad, iaitu salah satu kitab karangan Imam Al-Haramain, iaitu guru Imam Al-Ghazali. Ada disebut dalam sejarah, Al-Ghazali tidak menyukai majlis-majlis perdebatan berkaitan dengan ilmu kalam. Jika dijemput ke majlis seumpama itu, beliau hanya berdebat dengan menggunakan metodologi Rasulullah SAW dan para sahabat dengan berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah sahaja. Dalam penulisan beliau, Al-Ghazali banyak mematahkan hujah-hujah daripada pihak lawan yang dilihat agak keterlaluan semasa membahaskan isu-isu yang timbul daripada perbincangan ilmu kalam. Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ketika membincangkan berkaitan dengan teori dan konsep ilmu tidak meletakkan ilmu kalam sebagai satu ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Bahkan beliau menganggap sesiapa yang keterlaluan dalam membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala adalah termasuk dalam golongan orang yang melakukan bid'ah di dalam Islam. Seterusnya, sumbangan Imam Al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Apabila Imam Al-Ghazali mengetahui masyarakat melakukan kesalahan dalam bidang tasawuf, beliau melemparkan kritikan yang bertujuan memperbetulkan kesalahan dengan menghalang daripada penyelewengan yang berlaku sehingga mencemarkan kemurnian Islam. Karya termasyhur Imam Al-Ghazali dalam bidang tasawuf ialah Ihya Ulumuddin yang telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa seperti Melayu, Parsi, Urdu, Inggeris dan juga Perancis. Kitab ini telah menjadi sumber rujukan para ulama di rantau alam Melayu. Kehadiran kitab Ihya Ulumuddin memberikan implikasi besar dalam pengajian tasawuf. Sumbangan ini adalah cukup besar dalam bidang tasawuf kerana Imam Al-Ghazali telah memurnikan semula ilmu tasawuf daripada kesesatan dan bid'ah ke dalam bidang tasawuf. Al-Ghazali mempunyai beberapa orang guru yang termasyhur seperti Al-Junaid dan juga Al-Mahasibi. Akhir sekali, sumbangan beliau dalam bidang penulisan. Dari semasa ke semasa banyak buku yang telah dikaitkan dengan nama Imam Al-Ghazali. Usaha secara ilmiah untuk mengetahui sumber buku-buku yang sebenarnya dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali telah pun diadakan. Sememangnya diyakini bahawa Imam Al-Ghazali merupakan seorang pengarang dan penulis yang kaya dengan idea dan buah fikiran untuk menghasilkan karya. Minat dan daya pemikirannya dalam penulisan sangat kuat serta ideanya yang tidak luntur. Al-Ghazali telah pun berjaya mengarang bukunya yang agung dan bernilai, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ayah beliau amat meminati ilmu pengetahuan dan menghormati orang-orang yang warak dan alim. Ia sering mengalirkan air mata apabila mendengar huraian daripada alim ulama tersebut. Juga sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikurniakan anak yang berguna dan alim. Selain Al-Ghazali, ayahnya mempunyai seorang anak lelaki lain yang bernama Ahmad. 7 Ahmad terkenal dengan panggilan Mujaddin dan juga Abdul Futuh. Beliau seorang pendakwah yang terkenal di zaman tersebut. Gaya penulisan Al-Ghazali terbahagi kepada 2 bentuk, iaitu bercorak ilmiah dan juga umum. Buku bercorak umum ditulis untuk masyarakat umum yang tidak mendapat peluang melanjutkan pengajian tinggi dan pengajian dalam akademik.
Dalam buku-buku ini, Al-Ghazali telah mengemukakan perkara-perkara agama dan akhlak dengan bahasa yang mudah. Antara karya tersebut ialah Bidayah Al-Hidayah dan Minhaj Al-Abidin, manakala buku-buku ilmiah yang ditulis adalah untuk aktiviti yang memiliki kemampuan daya pemikiran yang bebas, di mana dianggap oleh Al-Ghazali sebagai syarat asasi dalam setiap kerja ilmiah. Seterusnya, saya akan membahaskan serba sedikit mengenai kitab Ihya Ulumuddin daripada Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali merupakan khazanah tasawuf yang dikenal secara meluas di kalangan umat Islam, selain kerana kepribadiannya yang menonjol dan disebut-sebut sebagai mujaddid, iaitu pembaharu dalam agama, juga kerana huraian beliau dalam Ihya yang mendekati jiwa kehidupan sebagai seorang Muslim dan alam. Sebagai contoh, persoalan ritual akhlak maupun sosial. Posisi Ihya Ulumuddin yang membuatnya menjadi rujukan awal yang penting dalam mengenal khazanah tasawuf, iaitu sebagai jambatan yang menghubungkan aspek syariat kepada aspek tasawuf dalam Islam. Ihya Ulumuddin terbahagi kepada 4 bahagian besar kitab atau dikenal sebagai rubuk, di mana di dalam setiap rubuk terdiri atas 10 bab. Dan di dalam kajian, Ihya dikategorikan berdasarkan rubuk-rubuk yang terdapat dalam Ihya Ulumuddin. Berhubung dengan masalah mencari ilmu pengetahuan, Al-Ghazali menjelaskan semua ilmu yang dicari oleh manusia datangnya daripada Allah SAW. Tegasnya, Allah SAW adalah guru yang utama, manakala Jibril alaihissalam adalah guru yang kedua dan guru yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW. Semua manusia mendapat ilmu dari para nabi, tidak seorang pun yang terkecuali daripada proses ini. Menurut Imam Al-Ghazali, guru ialah seseorang yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau kepada pelajarnya. Dalam definisi lain, Al-Ghazali menyatakan guru ialah seseorang yang menyampaikan sesuatu yang baik, positif, kreatif atau membina kepada seseorang yang berkemahuan tanpa mengira peringkat umur, dengan pelbagai cara dan kaedah tanpa mengharapkan ganjaran. Dalam menyampaikan pengajarannya, banyak kaedah yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali. Antaranya ialah kaedah perbandingan. Kaedah ini digunakan dalam pengajaran, perbincangan untuk membuktikan kebenaran fikiran dan kepercayaan mereka kepada karya-karyanya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menerangkan perbezaan pendapat dalam kalangan cerdik pandai tentang kebaikan dan keburukan akhlak. Kaedah kedua iaitu kaedah halakah. Kaedah ini terus-menerus digunakan oleh yayasan pendidikan dalam dunia Islam. Semenjak bermulanya dakwah Islamiah, para pelajar mengelilingi gurunya dalam separa bulatan untuk mendengar syarahannya. Imam Al-Ghazali juga melaksanakan kaedah halakah semasa menyampaikan ilmu kepada penuntut-penuntutnya di sekolahnya. Sekolah tersebut didirikan berhampiran dengan rumahnya untuk penuntut-penuntut ilmu dan juga sebagai persinggahan ahli sufi. Kaedah seterusnya iaitu kaedah petunjuk atau bimbingan. Kaedah ini digunakan semasa menanamkan dasar-dasar agama kepada anak-anak. Imam Al-Ghazali memulakan dengan meniru, iaitu menunjuk cara kepada anak-anak, diikuti dengan meyakini dan menguatkan dengan dalil-dalil, membaca Al-Quran dan menerangkan kandungan serta maknanya. Kaedah seterusnya ialah kaedah dialog dan perbincangan. Kaedah ini melalui soal jawab untuk sampai kepada fakta yang tidak dapat diragukan, dikritik dan dibantah lagi. Imam Al-Ghazali pernah menggunakan kaedah perbincangan dan dialog bagi mendalamkan lagi kefahaman seseorang terhadap ilmu pengetahuan. Kaedah ini dapat mengasah otak dan memperkuatkan pendapat di samping kepercayaan kepada diri sendiri
dan berkemampuan berbicara tanpa teks. Gaib ulama utama dalam sejarah pemikiran Islam. Al-Ghazali telah mengkaji pemikiran dan falsafah Yunani dan mengkritik sehingga pengaruh Yunani dalam alam pemikiran Islam menjadi lemah. Kesan kritikannya sehingga di Eropah yang turut menghalang pengaruh falsafah Yunani di sana. Sebaliknya, membuka pintu kepada zaman penyelidikan moden dan zaman pencerahan iaitu Enlightenment. Al-Ghazali telah berjaya membetulkan kesilapan ahli-ahli falsafah dan ahli kalam. Beliau menjelaskan kepada orang Islam bahawa kepercayaan terhadap agama mereka bukanlah bergantung kepada hipotesis yang tidak rasional tetapi mesti bersandarkan kepada dasar-dasar yang teguh dan nyata. Antara kejayaan yang telah dicapai oleh Al-Ghazali iaitu beliau telah memberikan pentaksiran yang rasional tentang kepercayaan asas Islam sehingga kesahihannya atas dasar rasionalisme tidak dapat dipersoalkan lagi sepanjang zaman. Di samping itu, beliau menerangkan hikmah setiap surah syariat serta memberikan kepada umat konsepsi yang jelas mengenai Islam sehingga segala keraguan mereka dapat dihilangkan. Al-Ghazali telah memeriksa kesemua kumpulan agama pada masa itu serta perbezaan antara mereka. Beliau telah menjelaskan had-had antara Islam dan kufur, had-had kebebasan pentafsiran dibolehkan dan batas-batas yang dilanggar adalah bermakna kufur. Beliau juga mempamerkan bahawa Islam yang sebenarnya telah menjauhkan mereka daripada yang palsu. Usaha-usaha ini telah membantu mereka untuk menggunakan pertelingkahan antara kumpulan yang bertentangan meluaskan pandangan rakyat awam. Al-Ghazali menghidupkan semula fahaman Islam dan meninggalkan taklid membuta tuli, menentang kewujudan serta menarik perhatian masyarakat pada punca pertunjukan yang betul iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Beliau telah menghidupkan semangat ittihad dan mengkritik semua kumpulan kerana kelemahan dan unsur-unsur kufur mereka lantaran meminta mereka kepada reformasi. Kejayaan beliau seterusnya iaitu membuat penilaian kritikal terhadap keadaan moral dan agama masyarakat Islam waktu itu. Dan beliau juga mencadangkan langkah-langkah untuk membuat pembaharuan. Ini telah membangkitkan semangat keislaman semula dalam masyarakat. Karyanya yang utama iaitu Ihya Ulumuddin adalah hasil daripada ini. Di dalam kitab ini, Imam Al-Ghazali telah mengkritik keadaan moral kesemua masyarakat dan menjelaskan setiap hal itu berkaitan sebab-sebab sosial dan seterusnya memberikan kriteria moral Islam yang sebenarnya. Ibn Taymiyah berpendapat bahawa Ihya Ulumuddin iaitu hasil karangan Al-Ghazali secara am adalah sebuah kitab yang ditulis dengan baik dan menggunakan gaya yang menarik. Pada masa yang sama, Ibn Taymiyah memberi kritikan kerana 4 sebab iaitu yang pertama, pemikiran Al-Ghazali yang jelas menunjukkan peninggalan falsafah Yunani. Dalam menjelaskan ketauhidan Allah, kenabian dan hari kiamat, beliau memperkenalkan banyak konsep yang dipegang oleh ahli-ahli falsafah pada masa itu. Walaupun Al-Ghazali menentang ahli falsafah, tetapi beliau memberikan kedudukan ilmu kalam dalam asas falsafah. Dalam Mufaqat, beliau menyatakan komentar Abu Bakar bin Al-Arabi iaitu sahabat dan pelajarnya bahawa Al-Ghazali yang telah mendalami ilmu falsafah dan mahu menolak pemikiran itu tetapi sukar. Oleh sebab itu, Ibn Taymiyah kuat menentang falsafah. Beliau mendapati setengah penulisan Al-Ghazali tidak dapat diterima daripada sudut keagamaan. Seterusnya, dalam penulisan Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menggunakan analisis logik yang dibuat berdasarkan premis umum dan khusus dengan tujuan mendapatkan kesimpulan, kerana itu tidak bertepatan dengan semangat Al-Quran dan hadis.
Seterusnya, kitab Ihya Ulumuddin mengandungi banyak hadis yang diragui kesahihannya. Walaupun ada banyak kekurangan, kitab ini mempunyai ajaran kepada pelbagai pembimbing untuk mendapatkan cahaya. Pengalaman mereka mengenai tazkiyah an-nafs dan ilmu mukasyafah bersamaan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ia boleh diterima daripada sudut pandangan teologi. Atas sebab itu, para ulama mempunyai pandangan berbeza mengenai ihya dan mereka tidak menentanginya.